Saya duduk dalam toilet. Okay? Tiba-tiba saya dengar suara dia. Saya tak nampak dia, saya dengar suara dia. Jadi, dia suara dia macam nak pujuk tau. Macam, Kak Sarah ni. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Allah. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanggil-panggil macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Yes, memang saya jadi teruk gila. Memang saya tak berkawan, saya tak ada kawan. Saya hilang kawan-kawan. Memang saya tak ada kawan. Saya makan pun seorang. Sometimes saya tak makan. Saya duduk dekat library sebab saya nak jumpa Sarah. Okay. So, sampai mak saya jadi macam, what is wrong with you? Kenapa mak saya dah menangis? Benda semua orang, why are you doing this? Kenapa? Siapa yang buat zina macam ni? Cuba cakap dengan mami. So, saya dah macam ada jadi stress. Sampai satu hari tu saya cakap, okay, that's it. Aku nak ambil PMR ni. Okay, aku nak ambil PMR kan. Kalau aku perangai jadi macam ni, macam mana sampai bila kan? So, saya cakap dengan Sarah, Kak Azri rasa Kak Azri nak jumpa lah Sarah kejap lagi. Tapi kejap lagi lah. Maybe lepas habis sekolah. Okay, ni saya cakap akan lihat tau. Saya cakap akan lihat. Okay, lepas tu dia macam, dia dah macam dapat rasa tau. Dia macam dapat rasa kenapa saya nak pergi, kenapa saya jumpa dia. Sampai saya dah macam masa hari tu memang saya ingat sampai sekarang. Saya menggigil. Satu hari tu saya menggigil. Saya tak tahu kenapa. Saya jenis menggigil menggelabah tau. Bukan menggigil takut, macam menggigil menggelabah tau. Macam what's wrong? Macam tu kan. Saya duduk dalam toilet. Okay? Tiba-tiba saya dengar suara dia. Saya tak nampak dia, saya dengar suara dia. Jadi dia suara dia macam nak pujuk tau. Macam Kak Sarah ni. Okay. Toilet kat bilik air dekat sekolah saya sangat besar Okay. Dia jenis macam tahu sink. Okay, bayangkan sink. Contoh kalau saya berdiri, depan saya ada zinc, ada cermin kan. Kalau ada orang di belakang saya, ada lagi satu zinc, ada lagi satu cermin. So kita boleh membelakangi each other, tapi masih lagi ada dua orang boleh lalu belakang kita. Punya besar tempat zinc saja. Okay, bermakna kalau contoh kalau macam awak kat belakang saya boleh nampak awak dekat cermin saya, awak boleh nampak saya kat cermin awak. Macam tu. Okay. So dia lalu kat saya. Dia berdiri kat sebelah saya. Saya cakap dengan dia, Sarah, kejap lagi lah. Kak Aziz tak dengut lah. Kak Aziz tak dengut. Kejap lagi. Kak Aziz, cuba dia nangis. Macam tu tau. Dia tu pergi nangis betul-betul. Buku terjatuh dari tangan dia. Okay. Buku yang dia pegang tu, sebab dia nak tutup muka dia, kan, buku yang terjatuh daripada tangan dia, saya nampak dekat dada dia berdarah. Saya terus macam saya stun. Saya jadi macam, ya masalah saya terkejut kan. Saya nampak berdarah, tapi tangan dia tengah tutup muka. Menangis betul-betul lah macam. Okay, ini ayat dia.
Dengan siapa lagi saya nak minta tolong? Dia macam tu. Dia menangis kuat gila. Lepas tu saya pandang dia. Saya terus pandang dia. Lepas tu kan ekor mata kita boleh nampak. Okey, kalau saya pandang ke kanan, ekor mata kanan saya akan nampak cermin belah kanan. Okey. Cermin belah kanan saya nampak ada pisau tercacat belakang dia. Saya masa tu saya cakap terus terang. Ini saya tak tipu Saya boleh terkencing lah kat situ. Demi Allah, saya macam, tapi dia makin lama makin kuat menangis, makin lama makin kuat. Dia cakap macam dengan siapa? Dia ulang ayat yang sama. Macam mana saya nak minta tolong, dengan siapa saya nak minta tolong? Saya dah tolong Kak Aziz, tapi Kak Aziz tak faham. Dia cakap macam tu. Saya macam, saya dah terdiam ni, dah terkencing ni. Lepas tu dia tolak muka dia saja tengok macam tu tau. Memang psycho gila. Dia boleh letak tangan dia dekat pinggang. Dia pandang saya macam kepala sengit. Macam ni lah. Bak Mai Kak Gi. Dia terus cakap Penang. Dia kata, Kak Gi, aku tunjuk dekat hang siapa aku yang sebenarnya. Masa tu saya dah jatuh. Tapi masa tu saya baru nampak muka dia yang cantik. Yang cantik, yang sangat-sangat cantik tu. Saya nampak biru. Muka dia biru. Biru. Bibir memang tak ada colour. Tapi baju tu tiba-tiba lusuh. Ada darah dekat dada dia. Dan saya nampak ada pisau tercacat dekat belakang dia. Dekat cermin. Dekat cermin tu lah ya, reflection tu lah kan, sebab dia menghadap kita. Masa tu saya tak tahu sama ada itu adalah reflection ataupun apa, saya tak tahu. Tapi itu yang saya nampak. Sampai sekarang saya masih lagi ingat muka dia macam mana. Okay. So saya end up 2 hari lepas tu saya tak datang sekolah. Saya cakap dengan mak saya, tolong saya, tolong. Saya menangis kat mak saya melutut, kata tolong saya, tolong. Cakap macam tu. Lepas tu mak saya kata kenapa? Tapi saya tak tahu macam mana nak explain. Faham. Saya kata ada orang ni tapi belakang beg tu. Takkan saya cerita macam tu. Ya, faham. Tak ada siapa pun tahu apa jadi kat saya. Saya seorang je yang tahu. Dia orang tak percaya pula kan. So saya cakap dengan bapak saya tak nak pergi sekolah. Saya dengan bapak saya dah tak ada. Masa tu saya yang kantaikan bapak saya. Apa yang jadi kat bapak saya kan, bapak saya kan masa tu bapak saya dah ada girlfriend apa benda. Saya kantaikan family saya. Saya yang penyebab family saya pecah belah sebab saya kantaikan bapak saya. Saya yang pecah belah kan. Okay. And saya juga lah yang bagi tahu family saya apa yang kakak saya buat kat sekolah sampai dia dihentikan kat sekolah, sampai dia dihentikan kat sekolah. Jelas kita masing-masing spoil kan. So, tapi saya disebabkan cara saya spoilkan semua sampai saya pecah belahkan family saya. Okay. Sampai satu hari mak saya pujuk. Mak saya kata, habiskan SPM, tolong jangan cakap SPM pula PMR. Jangan cakap habiskan PMR je. Saya pun macam tak tahu. Saya gigil. Tapi kali ni mak saya tolong saya. Mak saya tak tahu tau. Mak saya masih lagi tak tahu bagi tahu mak saya. Masih tak tahu lagi apa cerita. Tapi mak saya seorang yang, mak saya is a very lovely woman. Dia cakap tak apa jadi dekat you, mami tetap sokong. Mami percayakan you. Mami percayakan you, tak apa. Biar mami yang hantar you pergi sekolah hari-hari. I will pick you up, I will send you to school. Don't worry. Okay. So saya dah tak jumpa dah. Sarah, saya dah tak jumpa. Okay. For some reason saya macam pelik. Apa saya tak jumpa dia lah? Ke sebab saya kantorkan dia? Ke sebab dia dah bagi tekan? Sebab dia dah tunjuk siapa dia kan? Okay, never mind. So saya kata, alamak rindu ni lah pergi library. Saya pergi library. Okay.
ada seorang cikgu ni, nama dia Cikgu Elina. Saya ingat lagi, Cikgu Elina. Dia cikgu Cina mix Melayu. Dia dah cikgu English. So dia tanya, hi, are you okay? Dia cakap, I'm okay teacher. Okay, I'm okay Miss Elina. Okay. So dia cakap, you laguing kan? I need your help. Dia kata, okay. Dia kata, dia minta tolong saya. Sebab saya pengawas sumber kan, so saya tahu buku-buku ni semua. I nak cari majalah sekolah lah, dia cakap. Kat mana you letak, kat mana akas untuk majalah sekolah? Oh, ada dekat sini. So ada majalah sekolah banyak gila tau. Macam mana lah daripada tahun-tahun dulu kan, daripada sekolah mula-mula buka sampailah sekarang kita simpan kan. Okay. Yang buku majalah sekolah macam majalah sekolah biasa kan. And then suddenly nampak dia pusing-pusing saya macam ada kotak-kotak. Tiba-tiba ada satu buku jatuh ketepak kat sebelah saya. Tiba-tiba dia jatuh. Okay. Buku sekolah saya 1976. Saya ingat lagi 1976. Dia buka. So dia kata, do you know, this time masa ni saya form 1 tau. Dia kata, masa saya form 1 sekolah kat sini dulu. Oh you ke teacher? Dia kata, oh you ke teacher? So cikgu sikit lah. Macam, dia kata, I dulu sekolah kat sini. Dia kata, I form 1. Tak, sorry. Dia kata, kakak dia form 1. Oh, kakak I form 1. Sekolah sini. Dia kata, tuan. Lepas tu dia kata, lepas tu ada satu cerita. Dia cerita dekat saya. Pada tahun 1976 tu, ada seorang pelajar meninggal ditikam sebab kena ada orang cubaan untuk culik. Okay. Ada percubaan culik depan sekolah. Depan sekolah, dekat bus stop. Tapi dulu tak ada bus stop. Zaman dulu tak ada bus stop. Zaman dulu memang tak ada bus stop. Depan yang cuma ada kat situ adalah pokok besar tu saja. Okay. So kejadian tu jadi dekat pokok besar. Dia diragut dan dia diragut dan cuba ada orang cuba untuk tarik dia naik atas motor ke something like that lah. Tapi percubaan diorang tak menjadi disebabkan dia orang yang cuba untuk buat something dekat pelajar sekolah kami dulu tu. Orang tu tak sengaja macam tikam belakang perempuan tu, pelajar tu. Okay. So saya dah macam, saya terdiam. Saya kena menggigil. Muka saya ni kalau toreh memang darah tak keluar. Sebab saya rasa ni Sarah ke? Masa saya diam je. Cuma soalan saya tanya dekat Cikgu Elina, ya ke? Nama dia siapa? Nama dia siapa teacher? Kejap I tunjuk dekat ini. Cantik budaknya. Dia boleh tunjuk dekat saya gambar Sarah dalam buku majalah tu. Okay. Tahu tak, saya pengsan. Saya terus pengsan. Saya terus macam, ya Allah, tuanku, saya pengsan. Saya pengsan terus. Saya tak tahu apa jadi. Lepas tu tiba-tiba saya nampak saya dekat rumah saya. Mak saya dah nangis dengan Cikgu Elina. Cikgu Elina rupanya hantar saya balik rumah. Lepas kejadi tu, Sarah sentiasa masuk dalam saya punya mimpi. Sentiasa. Apa? Sentiasa masuk dalam mimpi saya. Okay. Sampai bapak saya, masa tu bapak saya dah berkahwin dengan girlfriend tu lah. So mak bapak saya dah cerai. Okay. Masa tu kita pindah KL. So family saya duduk dengan mak saya. Kita duduk pindah ke long story short, bapak saya, kau kakak saya. So kita tak duduk dengan bapak. Saya tak duduk dengan bapak saya. Saya, kakak saya, adik saya tak duduk dengan bapak saya. Okay. Satu hari tu bapak saya suruh saya, kakak saya dengan adik saya datang rumah dia di Kajang. Okay. Bapak saya call. Bapak saya kata, I need you guys to come. Okay, fine. Kita datang. Masa kita dah habis sekolah ni tau. Kita dah habis sekolah tau. Ini dah after like umur kita masa tu 18, 19, macam tu, 19, 20. Masa betul-betul dah habis sekolah. Okay. Kami datang.
mak tiri saya pandang saya. Perempuan ni lah kan? Dia panggil saya perempuan ni perempuan ni lah kan? Saya cakap, kau ni? Kan? Takkan kan? Aku dah lah. Kan? Memang masa tu saya lah. Tapi, dia tak serang kakak saya. Dia tak marah kakak saya. Dia tak marah adik saya langsung. Yang dia angin dengan saya. Perempuan tu, sorry. Masa tu was bapak saya. Bapak saya pun dah cerai dengan dia. Masa tu, makcik tu, saya panggil makcik je lah. Makcik tu dia memang angin dengan saya. Angin gila babi. Rupanya satu hari tu dia cakap dia kata dia kena kacau oleh saya. Dia kata dia selalu mimpikan saya Pula. Padahal saya sekali dia jumpa dia. Masa sekali tu lah. je saya jumpa dia masa dekat kaunter tu. Itu first time saya jumpa. Lepas tu saya tak jumpa dah. Saya dah tak jumpa sebab apa yang jadi di antara bapak saya dengan mak saya. Lepas tu kami anak-anak, kami tak ambil tahu. Kami tak dibenarkan pun ambil tahu. Kan? Lepas pada tu, macam mana, dah lama-lama, adik saya cakap dengan saya, Kak Zee, I'm planning to go umrah. Nak ikut tak? Masa tu, saya kerja di Pulau. Ini saya tak cerita lah. Masa tu saya dah kerja. Kakak saya pun kerja. Kita sangat busy. Masa tu umur saya 22. Tengok lagi. Kami nak pergi umrah. Nak ikut tak? Saya cakap, alamak, kenapa tak bagi tahu awal? Umrah bukannya murah kan? Ya. Saya cakap, tak apalah, I'm going to. Jadi, saya ikut tak? Saya cakap, tak apalah, insyaAllah next time. Tak apa, you go first. Saya kata, tak apa, this is your rezeki. Pergi. So, bila pergi tu, dah balik tu, orang pertama yang adik saya call ialah saya. Adik saya duduk dengan bapak saya tau. Sebab adik saya masih di sekolah. So dia kena duduk dengan parents yang bekerja. Adik saya dengan saya jauh kan umur. So adik saya masih sekolah masa tu. So dia kena duduk dengan bapak saya. Sebab tu dia pergi umrah dengan bapak saya. Saya dan kakak saya kita dapat kerja. So kami duduk dengan mak. So adik saya cerita. Masa tu adik saya datang rumah. Dia ajak saya dengan kakak saya. Dia kata, jom kita pergi minum jap. I need to tell you something very important. Tak nak mami tahu. Jadi contoh tak nak. Kita bertiga je. Tapi masa tu disebabkan ni kami 3 beradik. Macam mana pula memang sangat rapat. Disebabkan benda ni. So dia kata, tahu tak masa pergi umrah, makcik tu pun ada. Kata makcik tu ada. Tapi dia tengah masa tak tahu lah. Sampai dekat situ. Kita tahu dia sampai dekat situ. Sampai dekat hello Zee. Tak dengar? Ya. Putus-putus lah. Oh sorry. Cepat. Tersekat. Hello, tersekat lah. Kejap, kita orang call balik Hello? Hello. Okay. Tadi putus-putus. Boleh dengar Boleh. Okey, saya sambung. Saya bagi cepat habis Okey. So, adik saya cerita masa dia dekat sana, dekat Madinah, dia sampai je dekat Madinah, makcik tu boleh meraung, dia boleh meroyan tau. Dia ni macam meroyan, menjerit, macam mengilai. Dia cakap dengan bapak saya dengan ni, hampir cakap dengan budak tu, jangan dok hantar kawan dia. Sebab perempuan tu orang Penang. Okay. Yang makcik tu orang Penang. Dia boleh menjerit dekat bapak saya dengan adik saya dekat Madinah Dia kata hampir cakap dengan anak hang, jangan dok hantar kawan dia untuk kacau hantu aku. Masa dia macam, Daddy, apa ni? Yang dia masukkan tu Sarah lah kan? Rupanya adik saya cakap, Kak Zee, dia kata Kak Zee, masa yang dia menjerit tu, okey, kan tapak tangan kita putih kan? Kalau macam mana pun tapak tangan kita dengan tapak kaki kita takkan hitam. Betul tak? Betul. Kalau macam mana pun. Betul. Tapi adik saya kata muka dia, tapak tangan dia, jari-jari, kira macam jari dia, tapak tangan dia sampai tapak kaki dia, semua hitam. Dia menjerit, dia kata panas, dia kata macam tu. Tapi sambil dia menjerit tu, dia kata, aku sumpah anak hang, tunggulah anak hang, sampai bila-bila hang tengoklah macam mana, hang tengoklah apa aku buat, hang tengok. Dia cakap dengan bapak saya macam tu tau.
kira macam dia melimpah saya dekat Madinah ni. Ya tu. So adik saya masa tu umur dah 18. Adik saya dah besar kan. So adik saya terus automatik jadi ni lah. Automatik tu jadi macam makcik ni cakap pasal kakak saya tau. Faham. Apa masalah ni? Kakak adik saya tu jadi macam sebab dia seorang lelaki. So dia dah rasa macam tak boleh lah orang cakap kakak aku macam ni kan. Faham tau macam tu tau. Faham. Angin lah dia kata kau ni dia apa hal cakap kakak aku. Adik saya terus jadi macam bengang. So dia kata cakap dengan kakak hang jangan duk hantar kawan dia kacau hantu aku. Okay, faham. Rupanya bapak adik saya punya bengang. Adik saya memang stand up as a man lah masa tu. Adik saya confront bapak saya. Jadi I need you to tell me from A to Z. I don't care. Kita sekarang dekat Madinah bagi tahu benda yang betul. Adik saya dia bagi tahu punya yang labu tu. Okay, back to the story. Rupanya bapak saya memang dah bercinta lama dengan wanita ini. Kami tak tahu. Okay, kami tak tahu. So sebenarnya yang buat labu, yang hantar labu tu adalah bapak saya dengan dia. Sebenarnya tak ada siapa boleh nampak. Saya seorang boleh nampak. Okay. Tak ada siapa sebenarnya yang boleh nampak labu tu. Saya seorang je nampak. Okay. Kenapa saya boleh nampak? Labu tu untuk apa? Kita boleh. Labu tu adalah untuk bapak saya, emak saya membenci saya kira macam membenci saya pula. Macam mak, sebab diorang nak bercinta. You know? Diorang nak bercinta tu satu. So diorang nak bagi mak saya sakit apa benda semua. Kan? Nak bagi mak saya sakit. Tapi diorang dia dah berjaya pecahkan family saya. Tapi ada satu, tapi dia punya slacknya saya pula. Kira macam there's something, ada benda dengan saya, ada benda yang saya yang macam halang. Macam apa aku pun ni tak jadi. Tak jadi. Tapi dia punya power tu masih jadi. Tahu tak dia punya hasil lah. Benda yang dia nak buat tu berhasil. Tapi saya dapat tahu. Faham tak? So sekarang ni adik saya cakap kat Zee, now tell me what is going on. Adik saya pula tanya kat saya. Masa tu saya automatik ingat, astagfirullahaladzim, Sarah ni cuba nak tolong aku ke? Faham tak? Saya tak fikir Sarah nak tolong aku ke? Saya terus macam macam nak buat ni. Okey, tak apa. Saya balik dinding saya cari dia. Saya cari mana dia duduk. Saya cari, memang saya jadi FBI gila-gila lah. Saya memang gila, saya pergi cari dia apa benda semua. Saya tak jumpa. Lala saya jumpa dia punya adik yang dah kahwin lah. Dah lama dah lah. Memang adik dia dah kahwin. Apa benda adik dia cerita apa benda semua. Dia memang suka bantu orang. Macam mana saya nak dapatkan dia balik. Rupanya dia tengah cari rantai yang hilang. Dia mencari? Dia tengah cari rantai yang hilang. Okey, rantai. Itu sebenarnya, saya rasa itu yang dia cuba nak bagi tahu saya. Ingat tak dia nangis-nangis kat saya? Yelah, dia nak macam minta mana tolong aku nak minta tolong kat hang? Okay. Rupanya dia nak cari rantai tu. Faham. Macam mana saya boleh tahu? Macam biasa, dia datang ke mimpi saya. Saya cakap, lepas yang bapak saya balik daripada umrah, mak tiri saya balik daripada umrah masa tu, hari-hari setiap masa, pagi, petang, siang, malam, saya boleh nampak. Hijab saya terbuka, saya tak tahu macam mana. Saya tak tahu, demi Allah. Saya boleh nampak orang. Okey, saya lalu kat Bukit Bintang ni. Bukit Bintang. Dulu kan dekat Bukit Bintang ada medan yang tempat orang jamming, buat break dance. Kan, dekat medan tu, saya daripada lot 10, saya nak lintas jalan. Bayangkan, tengah-tengah hari buta ni, saya boleh nampak orang nak lintas menghadirkan saya, muka saya sendiri. Muka macam mana? Orang tu muka saya sendiri. Bayangkan, saya nampak saya tengah nak lintas jalan kat saya. Dia pandang Zee tak? Pandang, tapi dia senyum. Tapi lagi dia senyum tu sama macam dengan kepala sengit, dengan cara jalan sama sedikit macam Sarah. Cuma muka tu muka saya. Muka saya. So sampai satu hari tu saya jadi stres.
Saya tak tahu macam mana. Bapak saya memang banyak gila benda yang memang saya bergaduh teruk dengan bapak saya. Sampai saya dimasukkan, sampai bapak saya cakap lah, it's okay, I'm going to bring you to meet my friend. He is a psychiatrist. Sampai saya tak tahu apa sebabnya bapak saya nak bawa saya pergi psychiatrist. Sebab dia cakap saya macam, apa nak cakap ni? Dia kata saya cuba nak sakitkan hati, saya cuba nak sakitkan orang, tapi saya tak sedar macam tu. Tapi sebenarnya bukan saya. Bayangkan, adik saya cakap, Kak Zee, where are you? I'm at home. Sebab saya duduk dengan mak saya kan. No, where are you? Adik saya jerit. Lepas tu saya dengar orang kat belakang tengah menjerit. Puan hajak habis pagi tu anak hang je. Puan hajak berani dia masuk rumah ni. Bapak saya duduk kajang Saya kat KL tau. Saya duduk kat Sentul masa tu. Diorang boleh cakap saya masuk dalam rumah cuba untuk tikam dia tengah tidur. Saya dekat Sentul ni. Tapi yang nampak ialah dia. Adik saya tak nampak. Cuma sebab dia cakap macam tu, mestilah adik saya cakap, you tell me the truth, where are you? Tak boleh, aku tak boleh dengar lah. Adik saya macam, aku tak boleh dengar lah dia menggoyang macam aku nak tampar. Adik saya macam pegang lah. Setiap tengah-tengah malam aku nak sekolah ni. Adik saya kata, masa tu adik saya sekolah kan. Sekolah. Are you here? Why? Why are you doing this? Sampai orang boleh percayakan dia. Faham tak? Saya tak tahu macam mana dia boleh buat orang percayakan dia. Sampai bapak saya pun cakap, obviously lah bapak saya percayakan dia. Dah wise dia kan. Okay. Tapi setiap kali memang saya bengang, saya jumpa dia, saya cakap apa masalah kau. Saya jumpa dia, saya cakap sekarang ni kau pasti tahu. Dia kata, cakap dengan kawan hang, stop. Jangan nak tunjuk rupa dia kat aku. And hang pun jangan nak bawa dia sekali. So dia cakap, saya datang rumah, saya bawa si Sarah. Padahal saya tak ada. Saya tak ada. So bapak saya cakap, ada 2-3 kali bapak saya cakap, dia dengar ada orang bagi salam, Assalamualaikum, suara saya. Tapi tiba-tiba dia buka pintu, tapi tak ada orang. Tapi tiba-tiba dia kata dia tutup balik. Bila tutup dia dengar bini dia menjerit kat belakang. Oh mak. Bermakna dia kena serang. Dia kena serang bertali-tali. Hari-hari dia kena serang. Hari-hari dia kena serang sampai dia hantar something kat saya, tapi tak pernah saya kena. Mak tiri saya cuba nak hantar something dekat saya, tapi saya tak pernah kena. Tapi dia yang menggoyang hari-hari. Macam benda tu kena balik lah. Saya tak tahu. Allahuaklam. Saya nak kata saya seorang yang semayang 5 waktu, tak juga. Ada juga kadang-kadang saya tertinggal. Kan? Nak kata saya kuat mengaji, tak ada pula. Tapi saya tak kena. Sampai sekarang saya masih lagi nampak. Tapi dah kurang. Sebab satu hari tu saya dah tak tahan sangat. Saya menangis. Saya dah menangis. Saya kata saya tak larat. Saya penat. Bayangkan saya pergi rumah bapak saya. Saya nampak saya kuat kat rumah bapak saya. Dah jadi masa penunggu. Setiap penjuru rumah bapak saya ada. Bergantung lah. Kakak cantik lah. Bergantung. Nampak saya. Semua pandang saya macam nak saya gaduh. Tahu tak? Saya boleh nampak. So sampai satu hari tu saya tak tahu macam mana nak explain dengan orang. Tak ada siapa tahu. Takkan saya setengah masa takkan saya. Tak ada siapa. Tak ada siapa faham. Saya buat solat hajat. Saya menangis. Saya betul-betul menangis. Saya merayu. Saya kata, Ya Allah, siapa yang buat aku macam ni? Kalau Sarah, kalau kau buat aku macam ni, apa sebenarnya yang kau nak? Faham. Okay. Malam tu dia berdiri depan katil saya. Allah. Dia duduk, dia berdiri. Dia boleh pandang saya. Dia main dia kejut saya guna kaki. Dia macam kejut saya kat kaki saya lah. Kak Zee, dia panggil Kak Zee. Tapi kali ni memang dia tunjuk rupa dia yang betul. Tapi dia masih lagi pakai jas sekolah tu. Muka dia memang bukan muka macam muka dia yang itu lah yang saya nampak kat tanda tu kan. Dengan muka dia dengan itu, dengan berdarah tu apa benda semua.
percaya tak saya boleh berbicara dengan dia, saya boleh bersembang dengan dia. Sebenarnya aku jadi dengan kau, apa kau nak, apa sebenarnya kau buat kat aku ni. Rupanya dia cakap benda tu, dia cuba nak tolong saya sebab dia nak saya tolong dia, tapi disebabkan saya kantoi dulu, jadi apa yang dia cuba nak tolong saya tu terbatal. Faham tak? Sampai bila apa yang dia nak tolong saya tu terbatal, itu sampai family saya pecah belah. Kau tidak tak, family saya tak pecah belah pun. Dia cuba untuk bagi stilkan kan, tapi dia punya apa yang backside-nya saya boleh nampak semua benda ni. So dia tanyakan saya, boleh tak tolong jumpa family saya, mengatakan yang saya dia kata saya minta maaf sebab saya tak sempat nak balik, saya silap, patutnya saya balik rumah awal. Itu je sebenarnya, dia rasa macam ada benda yang tak sampai, dia nak bagi ke family dia. Okey, faham. Rupanya yang adik dia cakap tu pasal rantai tu, itu bukan. Itu apa yang adik dia cakap, kenapa adik dia cakap pasal rantai? Itu tak kisahlah, rantai boleh. Ini perasaan salah, dia kata. Rupanya dia nak bagi tu family dia minta maaf sebab dia balik lewat. Kalau dia ikut cakap mak bapak dia supaya dia balik awal, dia tak akan mati hari tu. Lepas dia kata Kak Z, jangan risau. Dia kata Kak Z minta tolong, bagi tu je. Lepas tu saya buat. Saya pergi Penang balik saya pergi seorang yang naik bas, tak. Saya jumpa adik dia, kebetulan kan saya dah jumpa adik kan. Saya jumpa adik dia cakap, ya betul, mak adik cakap dia nak balik lewat. Tak tahu pasal apa, tapi dia nak balik lewat. Masa tu yang jadi tu. Sebab mak dia meninggal sebab terlalu sedih. Saya tak pernah dengar cerita yang orang boleh meninggal sebab heartbroken, sebab dia adalah anak yang paling mak dia sayang lah, macam tu gitu. Mak dia meninggal sebab dia meninggal. Mak dia meninggal sebab orang cakap apa, sebab terlalu sedih kan. So at least saya dah bagi tahu adik dia. Lepas tu saya dah balik. As usual, dia sentiasa datang mimpi saya. Dia kata tak apa Kak Z, saya akan bantu Kak Z. Dan dia jugalah yang bantu bapak saya cerai dengan mak cik saya. Dia buat tau, dia macam membantu saya. Saya tak tahu macam mana saya nak explain dekat orang, betul ke tak benda ni, saya tak tahu. Tapi demi Allah, bapak saya cakap, Z, berapa kali bapak saya sendiri bagi tahu saya, berapa kali daddy nampak, berapa kali dia menjerit nama Z. Dia kata menjerit nama Z, jangan kacau aku, jangan bawa barang hang. Dia ingat saya yang nak hantar dekat dia. Dia kata, masa mak bapak cakap, apa yang kau nampak? Dia kata benda tu tinggi, rambut sangat panjang, cuba pijak dia punya dada sampai dia tak boleh. Benda tu besar, kira macam setiap kali tidur, benda tu berdiri, kira macam di celah kaki dia kan. Benda tu pijak dia punya dada hari-hari. Tapi dia kata sebelah perempuan tu, sebelah katil saya yang berdiri. Macam saya yang bagi arahan ke pijak dia. Macam tu. Faham. Bayangkan disebabkan tu, bapak saya boleh percayakan dia. Bapak saya hantar saya pergi psikiatris. Tapi saya tak tahu kenapa saya sekali pun tak pernah pergi berubat. Faham. Saya tak tahu kenapa. Bapak saya je yang, mungkin bapak saya dia ikut dia punya mak cik saya tu lah kan. Betul. Tapi saya tak pernah pergi for some reason. Tapi sampai sekarang saya boleh nampak benda apa-apa je. Okey Bish, ini cerita yang paling panjang kan. Dan tapi aku rasa kita akan splitkan video ni pada dua lah kan. Means yang aku tengah cakap ni, yang part tu, satu cerita yang aku rasa penuh dengan tanda tanya. And aku rasa benda ni kadang-kadang dia mengubah persepsi aku dalam sudut lain. Okay, maksudnya kau cakap cerita Z ni, aku
Ya, kita faham yang kalau kita dengar benda-benda macam ni, jin, syaitan, betul. Tapi kalau ikut storyline Z ni, dia macam aku tak tahulah sebenarnya siapa Sarah. Apa Sarah ni? Dia tak boleh nak macam kita tahu kan, Islam dah kata jin tu adalah kata memang bersumpah dengan Allah akan menyesatkan kita kan. Betul. So kita pun, aku sendiri pun tak tahu nak clarifikan dia sebagai jin ataupun roh yang tak tenteram. Nak cakap tertenteram pun aku pun tak boleh cakap kan, sebab dia mati pun bukan mati, dia mati ditikam oleh orang kan. So wallahualam, aku pun tak boleh nak clarifikan benda ni macam mana. Dan aku rasa cerita ni antara yang paling menarik bagi aku dan banyak plot twist lah. Aku akan cakap ada kaitan daripada A sampai Z, ada lah kaitan ni. Aku tak boleh brain macam mana benda ni saling berkait. Betul. And aku rasa macam tak sabar mesti kita ada next part ni, bis. InsyaAllah ada. Kan. Terima kasih kepada Zizi sebab sudi berkongsi bersama Santai Cik. Okay Zizi, sudi tak kalau lepas ni ada next part? Sudi. Dia cuma saya tak tahu lah kalau orang sebab cuma cerita dia jangan takut lah cerita. Cuma saya hanya boleh share. Cerita ni memang pengalaman saya sendiri, bukan cerita pada orang, bukan. Cuma saya terpulang, saya tak tahu nak macam mana nak bagi ke orang true or not, you know. Okay bis, disebabkan alang-alang ni part tu kan. Aku ada satu nasihat lah bis. Apa dia? Kita ada dapat satu komen hari ni. Murni sangat komen dia nanti komen dia tu aku letakkan bahagian sini kan. Jadi aku nak bagi tahu korang, mungkinlah kami ni tak suka dibanding-bandingkan dengan YouTuber lain. Betul. Kan. Sebab bagi kita orang kreativiti tu masing-masing lah. Kalau kau rasa nak tengok orang lain ni, tengoklah, kita orang pun tak ada perasaan. Yang mana tak minat kami pun kami tak kisah kan. Yang singgah tu kenapa? Betul. Jadi perasaan untuk anda melihat channel kami. Jadi platform ni adalah kita nak dengar cerita-cerita macam orang seperti Z lah kan. Jadi mungkin Z dah lama pendam, tak tahu nak luah dekat mana. Dan kita pun hari ni dapat satu perkongsian baru pada Z. Yes. Kan? Selalu kita dengar cerita klise, tapi yang ni bis, gila bis. Kalau masuk Netflix menang. Bukan menang, memang dia top nombor 1. 1 jam setengah, ibarat drama filem. Itulah pasal kan. Tapi cerita dia, storyline dia clean man. Clean man. Itu pun dah dipotong-potong juga tu. Betul. Kalau korang nak dengar cerita next part, jangan lupa ikuti perkembangan cerita seterusnya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Dan jumpa kami pada minggu akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.